Assalamualaikum murid-murid dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas PDPR Cikgu Aisyah Omar. Okey, jangan lupa nanti tekan butang like dan juga butang subscribe. Okey, jom kita belajar hari ini. Okey, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu kita lagi pada hari ini untuk belajar sejarah bab 5 Tamadun Awal Dunia. Murid-murid dah bersedia? Okey, pastikan murid-murid ada pen dan juga buku nota untuk mencatat pelajaran pada hari ini. Okey, jom kita belajar. Hari ini kita Cikgu Aisyah Omar. Okey, so kita akan lihat pada hari ini apa yang pelajar akan belajar adalah dalam standard kandungan 5.1. Murid-murid akan tahu 4 lokasi tamadun awal dunia. Kemudian 5.2 adalah perbandingan semangat tamadun awal. Okey, so kita akan lihat ini adalah peta yang terdapat tamadun awal dunia manusia. Okey. Dekat dalam peta ni ada bermacam-macam tamadun awal tamadun awal manusia seperti ada tamadun Sumeria, Mesir, Lembah Indus, Shang dan sebagainya lah. Okey, so hari ni kita nak lihat 4 lokasi tamadun awal dunia ni dia bermula apabila wujudnya penyesuaian antara manusia dengan alam sekeliling. Okey, di mana kalau kita lihat manusia akan memilih lokasi yang memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan harian. Okey, kenapa lembah sungai ni dipilih sebagai lokasi pertempatan kekal? Sebab dekat lembah sungai ni ada kesuburan tanah untuk kegiatan pertanian, kemudian ada kemudahan bekalan air dan juga makanan, kemudian ada kemudahan pengangkutan dan perhubungan serta mudah untuk melaksanakan ritual keagamaan. Okey, untuk makluman murid-murid, pada zaman dahulu, pengangkutan utama adalah menggunakan jalan apa? Darat, udara, air? Cuba murid jawab. Hello, ada pelajar tak dalam ni? Ada. Pengangkutan utama zaman dahulu menggunakan pengangkutan jalan, air, udara ataupun darat? Air. Okay, good. Okay, mereka menggunakan pengangkutan jalan air seperti sungai dan juga laut. Okay, so ini adalah tamadun awal yang ada dekat lembah sungai. Kita ada tamadun Mesopotamia. Okay, lokasi dia dekat sungai Tigris dan sungai Euphrates. Kita ada tamadun Mesir Purba dekat sungai Nil. Kita ada tamadun Indus dekat sungai Indus. Kita ada tamadun Huanghe dekat sungai Huanghe. Okay, Huanghe ni maksudnya kuning lah. Okay, so kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan tamadun awal ni terbentuk dekat lembah sungai. Okay, yang pertama sekali, lembah sungai ni dia merupakan kawasan yang sangat sesuai untuk penempatan. Okay, kenapa dia sesuai untuk penempatan? Kerana kawasan di sekitar lembah sungai ni ada tanah yang subur untuk aktiviti pertanian. Okay, aktiviti pertanian ni sangat penting sebagai sumber makanan kepada penduduk. Okay, yang seterusnya, kawasan di lembah sungai ni dia memenuhi keperluan asas manusia. So, apa keperluan asas manusia? Manusia nak minum. Okay, jadi mereka perlukan air. So, air tu dapat daripada mana? Air tu dapat daripada sungai. Okay, manusia nak makan sumber protein seperti ikan. So, ikan tu dapat daripada mana? Ikan tu dapat daripada sungai. Okay, dan dekat lembah sungai ni juga ada sumber tanah liat untuk membuat rumah dan juga tembikar. Orang zaman dahulu dia buat rumah dia gunakan tanah liat. Okay, dia jadikan tanah liat tu sebagai batu bata. Lepas tu dia bakar menggunakan suhu yang tinggi. Lepas tu mereka guna untuk buat rumah. Sama juga zaman dulu tak ada lagi kuali besi, perut besi tu semua tak ada. Jadi apa yang mereka gunakan, perkakas dapur mereka dibuat daripada sumber tanah liat. Okey, sekarang kita lihat macam mana tamadun Mesopotamia ni boleh berkembang. Okey, tamadun Mesopotamia ni merupakan tamadun yang paling awal dekat dunia. Okey, dia terletak dekat barat daya Asia. Okey, Mesopotamia itu sendiri bermaksud tanah di antara dua sungai. Okey, dia bermula sejak zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi.
Okey, semakin kecil angka sebelum Masihi tu maksud semakin ke depanlah tahun tu. Okey pelajar? Dia semakin kecil angka sebelum Masihi tu maksud tahun tu semakin ke depanlah, bukan semakin lama. Okey. Okey, wilayah Mesopotamia ni dia berkembang menjadi pusat tamadun sekitar tahun 3500 sebelum Masihi. So kita akan lihat, okey murid-murid, dalam tamadun Mesopotamia ni apa kerajaan-kerajaan yang wujud. Okey, yang pertama kita ada kerajaan Sumeria. Yang kedua kita ada kerajaan Babylon. Yang ketiga kita ada kerajaan Akkad. Yang keempat kita ada kerajaan Assyria. Dan yang kelima kita ada kerajaan Chaldea. Okey, cuba pelajar lihat kelima-lima kerajaan ini, yang mana satukah yang ada 7 keajaiban dunia. Cuba lihat dekat kerajaan yang mana satu. Okey, saya bagi awak fikir sekejap 2 minit. Kerajaan yang mana yang ada 7 keajaiban dunia? Okey, cuba jawab. Kerajaan Babylon. Okey, pandai. Siapa yang jawab tu? Saya nak bagi markah PBD. Bagi saya nama? Irdina. Irdina? Kejap Irdina, saya post dekat dalam Telegram. Okey, done. Okey, so antara keajaiban dunia yang ada adalah dalam kerajaan Babylon, iaitu kita ada Taman Tergantung Babylon. Okey, hari ni saya buat Google Meet sambil saya ambil markah PBD sekali ya. Okey, jadi pelajar kalau saya soal, tolong jawablah sebab kita akan ambil markah. Okey, kita lihat perkembangan tamadun Mesopotamia ni. Pertama sekali dia bermula di Sumer, iaitu di wilayah selatan. Orang Sumeria ni dia bina pendapatan dan menjalankan aktiviti pertanian. Okey, apa yang mereka buat adalah mereka menebus guna tanah, kemudian mereka membina sistem perairan untuk kawal aliran sungai, dan mereka juga membentuk sistem pemandaran. Bermaksud dekat sini sistem perairan daripada zaman dulu lagi dah ada. Okey, dan kita ambil teknologi pada zaman dahulu ni kita bawa pada hari ini dan kita tambah baik. Okey, sistem perairan tersebut. Okey, kita lihat apa ciri-ciri utama kerajaan Sumeria. Okey, kerajaan Sumeria ni adalah merupakan antara kerajaan yang ada dalam tamadun Mesopotamia. Okey, untuk pengetahuan pelajar, okey, kerajaan Sumeria ni adalah antara kerajaan yang ada dalam tamadun Mesopotamia. So, ciri-ciri utama kerajaan Sumeria ni adalah pertama sekali dia ada bandar yang maju. Lepas tu dia ada institusi yang kompleks. Okey, lepas tu dia ada peningkatan teknologi. Dan dia juga ada ilmu dalam pengurusan simpan kira. Serta dia juga ada pengkhususan pekerjaan. Okay, bermaksud penduduk dekat kerajaan Sumeria ni dia mengkhusus kepada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu lah. Contoh ada yang jadi pedagang, ada yang jadi artisan, ada yang jadi petani dan sebagainya. Okay, so kita lihat dekat lembah Sungai Tigris ni ada apa? Okey, so dekat lembah Sungai Tigris ni dengan Sungai Euphrates ni ada satu kawasan tanah yang subur dan luas dalam oasis. Okey, oasis ni dekat mana? Oasis ni dekat tengah gurun dan juga gunung. Okey, dia dipanggil sebagai bulan sabit subur. Okey, kerana dia terletak di antara Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi. Dan akhirnya kawasan ini berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Okey, apakah bentuk-bentuk ciri-ciri bandar dalam tamadun Mesopotamia? Okey, yang pertama sekali, struktur bandar ni dia dibina daripada tanah liat yang dijadikan batu-bata. Okey, macam saya cakap dengan awak, tanah liat tu diambil, dibuat batu bata, lepas tu dia dibakar dengan menggunakan suhu yang tinggi. So, tanah liat itu lebih tahan dan kukuh. Okey, dekat pusat bandar ni ada tempat ibadat. Tempat ibadat ni dia berbentuk piramid dan dia dipanggil sebagai zigurat. Dan dekat keliling kota ni telah dibina dinding-dinding yang besar untuk tujuan pertahanan. So gambar dekat tepi ni, ini adalah gambar zigurat. Okey.
Okey, macam mana pertempatan awal ni dia boleh berkembang secara evolusi? Okey, pada mulanya bila ada kawasan lembah sungai, okey, jadi manusia datang dekat situ, mereka dah mula hidup menetap. Okey, bila mereka hidup menetap, ada beberapa buah keluarga. Bila ada beberapa buah keluarga, mungkin dalam 10 atau 15 buah keluarga, dia dipanggil sebagai kampung. Okey, bila mereka menjalankan aktiviti pertanian, lepas tu ada lebihan daripada pertanian, mereka jual, okey, berlakunya aktiviti perdagangan, kemudian berkembang lagi dengan adanya peningkatan teknologi, maka wujudlah sebuah bandar. Okey, bila bandar ni semakin berkembang maju dan sebagainya, ramai orang datang berdagang, okey, orang menjalankan aktiviti pertanian, okey, dengan adanya peningkatan teknologi, maka dia pun berkembang menjadi sebuah negara kota. Okey. So, kita nak lihat ciri-ciri negara kota yang ada dalam tamadun Mesopotamia. Okey, pertama sekali kita lihat kota Ur. Okey, kota Ur ni, okey, ni gambar kota Ur. Kalau awak tengok, dekat keliling kota Ur ni, dia bina benteng pertahanan. Dalam gambar ni, awak nampak benteng pertahanan dia, tembok dia macam kecil. Sebenarnya tembok dia sangat tinggi dan sangat besar. Okey, dekat kota Ur ni. Dan kalau awak lihat, dia terletak di lembah sungai, lepas tu dia ada pelabuhan. Okey, dalam kota Ur ni, dia ada jumlah penduduk lebih kurang 30,000 orang. Sangatlah ramai. Okey, lebih kurang kalau dekat sekarang ni, lebih kurang jumlah penduduk di Kota Masai lah. Okey, ada 30,000 orang. Penduduk Kota Masai sebenarnya lebih daripada 30,000 orang. Okey. Okey, kota Ur ni dia terletak dekat mana? Dia terletak dekat Sungai Euphrates, Teluk Parsi. So dia berada di Parsi. Okey, dia merupakan pusat perdagangan dan juga pelabuhan. Okey, orang datang berdagang dan juga orang berlabuh lah dekat kota Ur. Okey, bandar ni dipenuhi dengan rumah dan juga kedai. So dalam bandar ni ada rumah dan juga ada kedai. Dan of course mesti ada rumah ibadat lah, iaitu zigurat. Okey, dinding tinggi ni dibina untuk melindungi serangan daripada luar. Luar ni siapa? Pihak musuh dan juga haiwan binatang buas yang ada dekat luar lah. Okey, terdapat terusan dan pelabuhan besar dalam bandar untuk memudahkan pedagang luar seperti India berdagang dengan pedagang Ur. Okey, ada kuil besar dibina untuk Tuhan bulan Nana dan isterinya Ninggal yang menguasai bandar. Okey, so mereka menganut agama Hindu-Buddha. Okey, sebab itu ada kuil. Okey. Dekat luar kota pula ada kawasan penanaman gandum dan barley serta pembinaan terusan untuk menghubungkan Ur dengan Sungai Euphrates. Okay. So dekat dalam kota ada rumah ibadat, ada rumah dan juga kedai. Tapi dekat luar kota, okey, ada pusat-pusat pertanian. Okey, dia tanam seperti gandum dan juga barley. Itu adalah makanan asasi penduduk untuk kota Ur lah. So dekat luar. Nak tanam dekat dalam kota tak boleh lah kan? Okey, sebab tak sesuai. Jadi untuk hasil pertanian ni ditanam dekat luar kota. So dekat luar kota tu pun sebenarnya ada juga penduduk yang tinggal. Okey. Ini adalah yang saya kata tadi, antara 7 keajaiban dunia. Okey. Itu nama dia Taman Tergantung Babylon. Okey. Kenapa dia dipanggil sebagai Taman Tergantung Babylon? Sebab taman ni daripada jauh nampak dia seperti tergantung lah. Dan taman ni memang sangat-sangat cantik. Okey, kenapa dia panggil 7 keajaiban dunia? Kerana untuk dibandingkan teknologi pada masa itu, memang tak terfikir oleh akal manusia lah boleh buat Taman Tergantung Babylon ni. Okey, so pada masa kini, okey, tamadun Mesopotamia ni terletak dekat mana? Okey, dia terletak dekat Iraq, Syria, Turki, Iran dan juga sepadan Turki Syria dan sepadan Iran Iraq. Okey, so ancient Mesopotamia ni tamadun Mesopotamia lah. Okey, ini dia punya peta dia, ini ada kawasan dia. Okey, pada masa kini. Kenapa dia dah berpecah-pecah? Sebab dah ada persepadanan persepadanan negara lah. Okey. So dia terletak dekat mana? Dekat Iraq, Syria, Turki, Iran. Okey. Dekat sinilah kalau awak tengok ada Anatolia, ada Laut Mediterranean, ada Laut Caspian, ada Laut Merah. Laut Merah dekat sini dekat dengan Egypt. Okey. Sungai Nil dekat sini, Nile River ni Sungai Nil. Okey. Babylonia dekat sini. Okay, ini antara bandar-bandar dalam tamadun awal Mesopotamia. Okey, so setakat ini ada apa-apa soalan tak tentang tamadun Mesopotamia? Ada apa-apa soalan yang pelajar nak tanya? Sebelum saya pergi kepada tamadun Mesir Purba.
Ada apa-apa soalan tak nak tanya selesai pergi pada Mesir Purba? Okey, kalau tak ada saya yang tanya. Okey. Kenapa tamadun awal manusia berkembang di lembah sungai? Okey, tak ada yang nak jawab. Kenapa tamadun awal manusia bermula dekat lembah sungai? Saya nak topik BD. Membekal air. Okey, yang pertama dia adalah ada sumber air. Okey, siapa nama? Haziq Haikal. Haziq Haikal. Betul saya sebut Haziq Haikal. Apa? Haziq. Haziq. A-R-I-Q. A-R-I-Q. Arik Haikal. Okey, Arik Haikal. Okey. Next, siapa lagi? Nak jawab? Kenapa tamadun awal manusia bermula dekat lembah sungai? Tadi Edina dah jawab, Arik dah jawab. Okey. And then siapa lagi nak jawab? Nak kesuburan tanah. Okey, sebab dekat kawasan lembah sungai ada tanah yang subur. Okey, so siapa nama? Daniel. Daniel? Daniel saja yang nama awak? Irfan Daniel. Okey, Irfan Daniel. Sekejap Okey, saya nak seorang lagi. Okey, seorang lagi jawab. Kenapa tamadun awal bermula dekat lembah sungai? Tadi kawan awak dah jawab tanah yang subur. Lepas tu sumber minuman. Okey, so apa lagi? Sebelum saya masuk tamadun Mesir Purba. Membekal air. Tadi air dah sayang. Air sebagai minuman dah. Selain daripada tu dia bekalkan apa? Dekat dalam sungai tu ada apa yang boleh kita makan? Ikan. Okey, so dia membekalkan sumber apa? Sumber ikan tu adalah sumber makanan dan juga protein. Okey, siapa nama awak? Nur Syazah. Nur Syazah. Okey, thank you Syazah. Okey, sekarang saya sambung tamadun Mesir Purba. Okey, tamadun Mesir Purba, kalau kita lihat dia terletak dekat lembah Sungai Nil. Okey, untuk pengataan awak, sungai ni dekat Mesir lah. Dan sungai ni dia ada dua sebenarnya. Satu Nil putih, satu lagi Nil biru. Nil putih, air sungai dia nampak warna putih. Nil biru, air sungai dia nampak warna biru. Sebab tu namanya ada sungai Nil putih dan sungai Nil biru. Okey, Mesir menganggap sungai Nil adalah sebagai hadiah, adalah satu rahmat ataupun satu kebanggaan, kerana sungai Nil ni setiap tahun dia akan membanjiri kawasan sekitarnya dengan membawa lumpur hitam yang subur untuk kawasan pertanian. Okay, so bila lumpur hitam tu datang je, okay, membanjiri kawasan tanah dekat sekitar tu, kawasan tu automatik akan jadi tanah yang subur. Okay, dan kawasan lembah terbesar dekat dunia ni telah berkembang menjadi sebuah negara kota. Dan sungai Nil juga ini merupakan sumber perhubungan dan juga pengangkutan. Okey, dia membekalkan sumber makanan dan juga ikan lah. So dalam sungai ni mesti ada ikan kan, jadi sumber makanan.
sumber minuman. Lepas tu nak cuci baju guna air kan. Okay, so Sungai Nil ni jadi tempat yang memberikan pelbagai kemudahan lah kepada penduduk. Okay, sekarang kita nak lihat tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba. Okay, mula sekali ada kerajaan purba, lepas tu ada kerajaan pertengahan, lepas tu ada kerajaan baru. Okay, gambar yang dekat bawah tu yang awak tengok tu, itu adalah gambar-gambar Firaun lah. Okay. Okay, kerajaan purba kita ada kerajaan Menes. Kerajaan pertengahan kita ada kerajaan Thebes. Dan kerajaan baru kita ada Firaun Ramses. Firaun Ramses ni kalau awak search dalam YouTube, dia sangat popular lah. Kenapa? Nanti awak pergi cari kenapa saya kata dia popular. Okey, pemerintahan dan pentadbiran tamadun Mesir Purba. Okey, Firaun ni dia memerintah negara seperti dia mempunyai satu kuasa Tuhan lah. Dia menganggap diri dia Tuhan. Dan dia berkuasa mutlak. Okay, apa saja arahan, apa saja perintah yang dikeluarkannya, mestilah dipatuhi. Dan Firaun ni juga dia membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Okay. So, apa kegiatan ekonomi yang ada dalam tamadun Mesir Purba? Okay, of course yang pertama sekali adalah pertanian. Okay, sebab bila tak ada pertanian, diorang tak ada sumber makanan. Bila tak ada makanan, mereka tak ada tenaga untuk bekerja. Jadi yang pertama sekali adalah pertanian. Merupakan kegiatan yang paling utama. Okay. Petani ni dia bayar sewa tanah kepada raja. So tanah yang ada semua dekat Mesir Purba ni adalah milik raja. Jadi petani yang bertani perlu membayar sewa tanah kepada raja. Okey, bila mereka bertani ada lebihan hasil pertanian, maka terdapatlah aktiviti perdagangan. Sebab takkan nak biarkan jadi rosak kan. Jadi kita berdagang lah. Kita jual lembu, jual sayur, jual kambing, jual unta kan. Jadi terdapatlah kegiatan perdagangan. Dan ekspor utama tamadun Mesir Purba ni adalah kertas dan juga tekstil. Okey, tamadun Mesir Purba ni antara tamadun yang memperkenalkan papyrus. Papyrus ni apa? Kertas. Okey, kertas ni dibuat daripada pokok papyrus lah. Dan juga tekstil. Tekstilnya apa? Pakaian. Okey, dan ada juga kegiatan pelombongan emas dekat sana. Okey. Okey, kita lihat apa teknologi dalam tamadun Mesir Purba. Okey, tamadun Mesir Purba ni antara tamadun yang sangat hebat. Pertama sekali dia ada kemajuan dalam matematik dan juga geografi. Dia pakar dalam ilmu matematik dan juga geografi. Sebab tu dalam tamadun Mesir Purba juga bermulanya sistem syaitan bergu, iaitu sistem perekotan aktiviti perniagaan. Okey, lepas tu dia ada kemahiran dalam bidang perubatan. Okey, siapa yang mahir dalam bidang perubatan ni? Antaranya adalah Ibnu Sina. Okey, ataupun dalam bahasa orang Eropah, orang Barat panggil dia sebagai Avicenna. Okey. Lepas tu dia ada teknologi dalam pembinaan terusan dan pengairan. Sebab tu dia ada sistem bandar yang sangat terancang. Okey. Kemudian dia mencipta kalender yang kita guna pada hari ini, 365 hari dalam setahun yang kita guna kalender ni. Okey, itu adalah hasil daripada sumbangan tamadun Mesir Purba. Okey, dia cipta kertas dan dia juga telah mencipta sistem hieroglif. Okey, so ini antara teknologi-teknologi yang telah dibangunkan dalam tamadun Mesir Purba. So, murid-murid rasa tamadun Mesir Purba ni hebat tak? Hebat. Hebat kan? Sangat hebat. Okey, kalau awak dapat tengok piramid yang dibina tu yang sangat besar dengan susun atur batunya yang sangat besar, bukan batu kecil-kecil tau yang disusun tu. Saiz batu dia sangat besar. Kita tak boleh bayangkan pada zaman dahulu tak ada jentera tapi boleh bangunkan piramid yang sangat mengagumkan. Dan dalam piramid itu sendiri pun ada beberapa sistem. Okey, sebab piramid ni apa sebenarnya? Piramid ni adalah kubur Firaun. Okey, sebab masyarakat Mesir Purba dia percaya lepas dia mati dia ada kehidupan yang lain. Jadi masa dia mati tu dia dikebumikan dengan harta-harta dia sekali. Okey, jadi piramid ni dia dicipta dengan sistem security untuk mengelakkan pencerobohan dan sebagainya. Jadi memang sangat hebat lah. Okey, kita lihat pula kesenian dan kesusastraan dalam tamadun Mesir Purba. Okey, yang pertama tadi yang kita cakap adalah tulisan hieroglif telah dicipta. Tulisan ni yang dekat yang dalam gambar ni lah. Okey, ni adalah tulisan hieroglif. Okey. Lepas tu terdapat juga lakaran kesenian di tembok batu sebagai lukisan dinding dan juga dekat kawasan perkuburan. So dekat piramid tu, dekat kubur tu pun ada lukisan-lukisan dekat dinding tu lah. So ni antara bentuk-bentuk lukisan dia lah. Saya pun tak boleh faham, tak boleh baca. Mungkin burung ni burung lah kot kan. Yang kambing ni kambing. Yang lain tu saya tak tahu terjemahannya lah. Okey,
Lihat pula binaan bangunan dan kemudahan tamadun Mesir Purba. Okey, pertama sekali mereka sangat hebat dalam pembinaan piramid. Okey, lepas tu pembinaan spin. Spin ni apa tu? Patung tu yang awak nampak tu kan, patung Firaun tu. Lepas tu tempat ibadat. Okey, tempat ibadat So itu adalah sekitar maklumat tentang tamadun Mesir Purba. Untuk tingkatan 1, awak belajar tak terlalu detail. Okey, awak belajar surface saja, permukaan saja. Sebab ni sebenarnya adalah topik tingkatan 4. Okey. So nanti bila awak naik tingkatan 4 dengan 5, awak akan belajar dengan lebih detail lah. Okey, tingkatan 1 awak hanya belajar surface saja. Okey, permukaan saja untuk awak tahu saja. Okey. Okey. Sebelum saya pergi tamadun Indus, okey, saya nak tanya soalan juga untuk bab ni. Sebab hari ni kelas kita panjang ni. Sekejap saya tengok berapa orang yang ada dalam kelas saya. Baru 8 orang. Okey, sekejap kita stop exam dulu. Saya nak ambil attendance. Okay, so dalam ni ada Irfan Daniel, Syalatul Farisha, Irene, Arik Haikal, Irdina, Syazah, Zakiyah, dan Takif dengan Yan Yiwu. Okay, terima kasih sudah datang. So, saya ambil attendance dulu. Okay, so soalan saya untuk PBD. Okay, I give you a few minutes to think. Okay, apakah kepercayaan masyarakat Mesir Purba apabila mereka meninggal dunia? Apa yang mereka percaya? Siapa nak jawab? Apa yang mereka percaya lepas mereka mati? Apa yang mereka percaya? Cepat, siapa nak jawab? Saya nak lagi makan PBD. Mereka percaya apa kalau mereka dah mati masuk dalam kubur? Apa yang mereka bawa? Harta. Mereka percaya ada kehidupan selepas mereka meninggal dunia. Jadi segala harta kan? Okey, segala apa saja mereka ada, mereka akan bawa masuk ke dalam kubur. So semakin kaya seseorang tersebut, maka semakin besarlah kubur mereka. Sebab tu piramid tu sangat besar. Okey. Okey, saya nak admitkan kawan awak sekejap. Siapa ni? Muhammad Khairi tak boleh masuk. Saya kalau saya dah mengajar, okey, tak boleh masuk sebab saya tak akan admit lah. Okey, sekejap lagi yang baru masuk, siapa tu?
Okay, selamat datang. Yang baru masuk tu. Okay, so saya mula balik semula. Okay, dah masuk Okay, kita sambung balik semula. Okay, nampak tak saya punya slide? Nampak cikgu. Okay, nampak. Okay, so kita dah habis tadi tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir Purba. Sekarang saya nak pergi pada tamadun Indus. Okay, hari ni 5 masa boleh habis satu bab Okay, tamadun Indus ni dia bermula pada 2500 sebelum Masihi. Okay, kat mana dia terletak? Dia terletak dekat lembah Sungai Indus, barat laut dan utara India. So tamadun Indus ni ada dekat India. Okay, so India ni dulu merupakan antara sebuah tamadun yang sangat hebat lah. Okay, dia mengalami 2 musim ekstrim, iaitu musim hujan. Bila kalau ada hujan tu dia akan membawa sebagai sehingga banjir. Dan dia ada musim kering yang membawa sampai kemarau lah. Okay, hasil pertanian tak jadi sebablah kemarau. Okay, terdapat 2 buah bandar terancang yang terkenal, iaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa. So Mohenjo-daro dengan Harappa ni adalah bandar terancang. Okay, bandar terancang ni maksud dia sistem ni sistematik. Okay, dan keruntuhan tamadun Indus ni disebabkan oleh gempa bumi, okay, banjir dan juga serangan daripada orang Aryan. Okay, ini adalah bekas tapak tamadun Harappa, gambar dekat tepi ni. Okay, dekat bawah ni adalah peta kedudukan tamadun Indus. Okay, yang berwarna coklat gelap ni. Okay, sekarang ni peta tamadun Indus yang terbaru ni lah dekat India. Sekarang dia yang sekarang ni adalah negara India lah. Okay, bagaimana bentuk pemerintahan dan pentadbiran tamadun Indus? Okay, dalam tamadun Indus ni dia taklah diketuai oleh Firaun macam tamadun Mesir Purba, tapi dia diketuai oleh golongan pendeta. Pendeta ni siapa? Pendeta ni adalah golongan agama. Okay, golongan agama ni yang memerintah ataupun menerajui pentadbiran. Dan golongan pendeta ni dia ada pengaruh yang tinggi dalam bidang keagamaan dan juga pentadbiran. Okay, so ini adalah bentuk-bentuk bandar terancang tamadun Indus. Boleh nampak kat situ. Dia tinggal tapak je lah sebab dah musnah, sebab banjir, sebab serangan orang Aryan. So kalau pergi hari ni dah tak ada lah. Tinggal tapak je lah, tapak arkeologi je lah yang ada. Okay, so apa kegiatan ekonomi tamadun Indus? Okay, dia ada macam-macam kegiatan ekonomi yang dijalankan lah. Okay, contoh macam petani, dia tanam seperti gandum dan barley. So itu adalah makanan asasi dia. Okay, so kalau kita dekat Malaysia, apa makanan asasi kita? Siapa nak jawab? Gandum. Okay, gandum. Makanan asasi kita dekat Malaysia apa? Nasi, beras, bukan gandum. Siapa yang jawab nasi tadi? Saya nak bagi markah. Syaza. Makanan asasi kita dekat Malaysia adalah beras, nasi, okey. Gandum dengan barley ni biasanya dekat sebelah Europe ataupun sebelah Arab sana. Okey, so kegiatan ekonomi tamadun Indus juga adalah kegiatan tenunan kain dan juga kerja logam. Dan dia juga menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, mereka juga tamadun Indus ni dia berdagang juga dengan tamadun Mesopotamia. Okey, apa bukti yang menunjukkan tamadun Indus ni okey, dia ada hubungan perdagangan dengan tamadun Mesopotamia? Yang pertama sekali kita jumpa Cap Moho. Okey, Cap Moho dalam tamadun Mesopotamia mereka ada teknologi batu bata daripada tanah liat kan. Dalam tamadun Indus pun sama. Mereka bina bangunan daripada batu bata daripada tanah liat. Okey. Jadi mereka ni saling bertukar-tukar teknologi sebenarnya. Okey. Dan mereka juga saling berdagang antara satu sama lain. Okey, kita lihat apa teknologi tamadun Indus. Yang pertama, dia ada kota yang dibina mengikut grid yang sangat tepat lah. Okey, maksudnya kalau kota tu dibina saiz dia, ukuran dia semua sangat tepat ikut grid. Okey, dia ada sistem peparitan dan juga pembentukan. Kemudian dia sama juga macam tamadun Mesir, dia ada 365 hari dalam kalender. Dia juga mencipta kertas dan dia juga mencipta sukatan berat dan juga sukatan. Sukat berta dan juga sukatan. Okey.
So kita lihat apa kesenian dan kesusastraan dalam tamadun Indus. Okey, kalau tadi hieroglif dalam tamadun tamadun Mesir Purba. Okey, tapi dalam tamadun Indus dia ada tulisan yang berbentuk piktograf. Tulisan ni dalam gambar ni ada tulisan yang dalam bentuk piktograf. Okey, lepas tu dia menghasilkan kerja logam, terutamanya sekali tembaga, gansa dan juga batu permata. So apa yang dia buat? Dia buat barang kemas, dia buat peralatan. Okey, permata tu biasanya adalah barang kemas. Lepas tu dia ada balang yang mempunyai ukuran, geometri dan juga motif alam. Balang dia Okey, lepas tu dia menghasilkan patung yang terbuat daripada batu dan juga logam. So dia lebih hebat daripada Mesir Purba. Dia buat daripada batu dan juga logam lah patung-patung dia. Patung ni apa? Patung yang Tuhan yang disembah tu lah. Okey, so ni antara bentuk negara kota Kalau tengok kan dinding dia tu sama macam tamadun Mesopotamia kan. Dia punya batu dia tu dibuat daripada tanah liat. Okey, apa lagi binaan bangunan dan kemudahan yang ada kat dalam tamadun Indus? Okey, maksudnya dalam negara kota dia lah. Dia ada kolam mandi yang sangat besar dibina. Okey, tinggalan tempat mandi awam yang dipanggil sebagai the Great Baths. Okey, orang boleh mandi dekat dalam situ. Okey, yang kedua dia ada kota yang dibina dengan kegrip yang sangat tepat lah. Awak tengok dia punya struktur bangunan dia tu, dia punya susunan dia tu, ukuran dia tu sangat tepat, sangat teratur, sangat terancang. Okey, terdapat jelapang. Jelapang ni macam kita, kalau awak tengok dekat kedai jelapang padi kan, ada jelapang gandum dan juga barley. Itu maksud dia. Okey, lepas tu dia ada sistem paip dan pembentungan. Kemudian dia ada pembinaan dewan perhimpunan untuk mereka berhimpun. Okey, so ada apa-apa soalan dalam tamadun Indus sebelum saya pergi kepada tamadun Huang He? So ada 4 tamadun yang akan belajar hari ini. Tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indo dan juga tamadun Huang He. So ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya tanya. Okey, soalan saya. Apa contoh-contoh teknologi dalam tamadun Indus yang berjaya mereka hasilkan? Apa contoh-contoh dia teknologi dalam tamadun Indus yang berjaya mereka hasilkan? Cikgu ulang balik. Tak faham. Okey, berikan saya contoh teknologi dalam tamadun Indus. Apa teknologi yang dia dah berjaya hasil? Apa teknologi yang dia dah berjaya cipta dalam tamadun Indus? Siapa nak jawab? Teknologi ni lah, dia ada kota yang dibina mengikut grid yang tepat. Oh, tadi betul tadi. Okey, dari sistem pemaharitan dan pembentungan. Okey, lepas tu ada 365 hari dalam kalender. Siapa nama tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Saya nak bagi markah PBD. Irfan Daniel. Okey. Okey, next kita pergi tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He ni nama pun ala-ala China. Okey, so dia berada dekat China lah. Okey, so masyarakat awal China ni dia bina penempatan dan menjalankan aktiviti pertanian. Lepas tu dia ternak binatang, dia kumpul hasil hutan dan dia berburu di sepanjang sungai Huang He. Gambar dekat tepi ni adalah gambar sungai Huang Ho ataupun sungai dipanggil sebagai Sungai Kuning ataupun nama dia Sungai Huang He. Okey. So terdapat 3 kerajaan awal iaitu Xia, Shang dan juga Zhou. Okay, ini antara kerajaan-kerajaan awal dalam tamadun Huang He. Okey, kita lihat dari segi sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Huang He. Dia ada sistem politik yang berasaskan negara kota, sama macam Mesopotamia kan, ada negara kota. Lepas tu dia percaya bahawa raja berkuasa kerana mendapat mandat daripada syurga. So dia percaya bahawa semua raja-raja yang dilantik ni adalah dapat mandat daripada syurga dan mesti dipatuhi. Dan sistem pemerintahannya adalah berasaskan dinasti. Dinasti, okey, dinasti Shang, dinasti Ho, okey, ikut dinasti lah.
Okey, apa kegiatan ekonomi tamadun Wang He? Ialah yang pertama sekali, macam biasa, sama macam tamadun-tamadun lain, dia adalah aktiviti pertanian. Okey, aktiviti pertanian ni dah jadi tumpuan utama. Okey, lepas tu ada terusan yang dibina untuk mengairi kawasan pertanian tersebut supaya kawasan tersebut menjadi subur. Okey, tanaman utama dia sama macam Indus, dia ada gandum dan juga barley. Lepas tu petani ni dah mula ada teknik dia buat batas untuk tujuan penanaman, dan dia juga dah berjaya mencipta peralatan pertanian seperti sabit dan juga cangkul. Okey, kalau sebelum ni zaman batu kan dia pakai batu kan, sekarang zaman ni dia dah mula berkembang lah, dah ada sabit dan juga cangkul. Okey, so apa antara teknologi-teknologi dalam tamadun Wang He? Okey, China dia terkenal dengan sutranya. Sutranya yang cantik, sutranya yang lembut, sutranya yang mahal. Jadi dalam tamadun Wang He, dia punya teknologi dia adalah dalam penghasilan sutera. Sutera dia dibuat daripada ulat bulu sutera. Bukan ulat bulu, daripada air liur. Ulat bulu sutera. Macam mana tu buat daripada air liur kan? Okey. Sebab tu sutera dia sangat mahal. Okey, so dia telah mencipta peralatan daripada besi. Lepas tu dia berjaya mencipta wang shilling, dah ada sistem wang. Lepas tu dia berjaya juga tingkatkan pangkutan jalan dengan terusan. Yang paling penting sekali dia berjaya mencipta kompas magnetik, dan dia juga mencipta benang sutera. Benang sutera ni adalah daripada air liur ulat bulu sutera. Okay. Dia punya sutera ni, dia tamadun Cina ni, kalau zaman dulu orang sangat berlumba-lumba nak beli. Biasa yang beli adalah golongan bangsawan. Sebab kain sutera dia sangat mahal. Okay, sutera sangat lembut, sangat sejuk dan sangat cantik lah. Okay. Okay, dari aspek kesenian dan kesusastraan pula, tamadun Wang He dia ada tulisan yang berasal daripada piktograf. Okay. Dan hasil cipta puisi yang sangat-sangat romantik. Okay, mereka ni pandai mencipta puisi. Okay, dan lirik tu diolah dalam berbagai bentuk tradisi masyarakat. Okay, jadi mereka kena tahu orang-orang bangsawan, orang-orang cerdik pandai dekat dalam tamadun Cina, mereka mesti pandai mengarang puisi. Okay. Dan mereka juga mempunyai kemahiran membuat tembika, dan hasil kesenian ditulis daripada tembika. Dan tembika daripada negara China antara tembika yang mahal lah. Okay, hasil tembika daripada negara China antara tembika yang mahal sebab dia mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Sebab ada hasil kesenian dekat tembika tersebut. Okay, kita lihat pula binaan bangunan dan kemudahan tamadun Wang He. Okay, dekat dinasti Shang, Anyang merupakan bandar pertama yang dibina dalam dinasti Shang. Okey, di mana dekat Anyang ni, dekat tengah-tengah dia ada istana dan tempat ibadat dekat tengah-tengah bandar. Okey, dekat tengah bandar Anyang ni ada tempat ibadat dan juga istana. Okey, so macam saya kata, untuk tingkatan 1 ni awak hanya belajar surface saja, belajar sedikit saja, awak tak belajar secara detail atau mendalam, sebab awak akan belajar detail dan mendalam dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan. So, ini sajalah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa teknologi yang hebat yang dihasilkan dalam tamadun Wang He? Hasil cipta sutera. Pandai. Okey, dia telah menghasilkan cipta sutera. Siapa yang jawab tadi? Saya. Siapa nama? Wai. Apa? Idarus Wai. Idarus Wai, betul? Idarus Idris. Oh, Idris Wai. Okay. So, antara teknologi dia adalah dia menghasilkan sutera. Sutera daripada negara China ni sangat mahal, sangat berkualiti. Okay. Benang sutera tu dia dibuat daripada apa? Pandai. Dia dibuat daripada air liur ulat bulu sutera. Siapa yang jawab tu? Shah Zakwan. Hisham Zakwan. Okay, dia sangat mahal sebab susah dapat ulat macam mana ulat bulu sutera tu. Awak pergi search kat YouTube nanti, awak akan nampak ulat bulu sutera tu bila bawah cahaya matahari dia memantul-mantul macam emas tau. Sebab tu dia sangat mahal. Dan nak buat benang tu daripada air liur dia, bukan daripada badan dia ke apa ke, bukan, daripada air liur dia.
Jadi nak dapatkan air liur dia tu sangat susah. Lepas tu kena ternak pula ulat bulu sutera. Itulah ulat bulu sutera ni kalau ada dekat bawah cahaya matahari, dia memancar-mancar bersinar-sinar macam emas. Okey, sebab tu dia sangat mahal. Okey, kenapa tembikar dalam Tamadun Huanghe ni ataupun tembikar daripada negara China ni dia mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi? Sebab apa? Kenapa tembikar dia? Padahal dekat Tamadun Mesopotamia pun ada bina tembikar juga. Tapi kenapa tembikar daripada Tamadun China atau Tamadun Huanghe ni dia ada nilai estetika yang sangat tinggi? Sebab apa? Siapa nak jawab? Saya nak bagi markah PBB. Kenapa? Okey, kenapa? Ulang balik. Ulang balik. Okey, soalan dia kenapa hasil tembikar dalam Tamadun Cina ataupun Tamadun Huanghe ni dia mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Dia ada nilai yang sangat tinggi. Kenapa tembikar dia mahal? Kenapa tembikar dia ni berbeza dengan tamadun-tamadun yang lain? Apa buat daripada gangsa? Okey, dia mungkin dibuat daripada gangsa. Lagi satu dia ada dekat tembikar tu dia tak kosong. Okey, dia ada hasil kesenian yang dilukis. Ada lukisan daripada tembikar tersebut dan lukisan tu lebih cantik dan lebih halus lah berbanding tembikar-tembikar daripada tamadun-tamadun lain. Okey, siapa nama awak? Idris. Okey, Idris lagi jawab. Sekejap Okay, so habis bab 5 untuk hari ini. So apa yang cikgu akan buat adalah tadi dah jawab soalan quiz kan. Okay, so lepas ni cikgu nak bagi soalan esei. Okay, dengar betul-betul Soalan esei tu ada 12 soalan. Okay, ada 12 soalan. Pelajar hanya perlu pilih 3 sahaja. Okay, pilih 3 soalan esei sahaja dan jawab dalam buku. Okey, lepas dah habis jawab, tangkap gambar, bagi dekat saya. Okey, ada 12 soalan esei. Pelajar klik dekat box tu, nanti dia akan keluar soalan. Pilihlah nombor berapa, nombor 1 sampai nombor 12 tu. Soalan apa yang pelajar nak buat, pilih 3 saja. Tolong jangan tipu tau. Mana yang dah klik 3 tu, itu je. Jangan klik lebih lagi. Okey, so daripada 12 tu klik 3. So nanti jawab dalam buku ataupun kertas. Tak ada buku, buat dalam kertas. Lepas tu tangkap gambar, hantar dekat grup Telegram. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, sampai di sini saja Google Meet kita. Kita akan sambung pada naik sekolah nanti. Sebab minggu depan dah cuti sekolah. Okey, so lepas ni buat latihan esei. Cikgu akan bagi dekat Telegram. Dan jangan lupa selesaikan sampai pukul 10.30 Kelas kita sampai 10.30. Okey, so selesaikan dan screenshot hantar pada cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kejap cikgu nak ambil attendance dulu. Jangan keluar dulu Jangan keluar dulu. Cikgu nak ambil attendance. Siapa yang baru masuk ni? Kita dah habis kelas dah ni. Okay, boleh tak you all buka you all punya kamera? Cikgu nak tengok dan cikgu nak ambil gambar. Cepat, siapa please buka you punya kamera, webcam. Ada 11 orang ni. 2, 4, 6, 8, 9. Okay, Adam Takif dah buka. Okay, yang lain lagi. Okay, Adik Haikal. Okay, lagi. Awak sebut nama, cikgu nak tahu siapa orangnya. Zakia, saya tak nampak muka awak Zakia. Irene, tak nampak muka awak. Okay, Irfan Daniel. Okay, lagi. Okay, lagi.
Hisham Zakwan, Idin Nahanini. Nak tahu juga takut orang lain dan dekat dalam kelas tu kan. Hisham Hairudin. Nabur tutup kembali. Okey, Syazal Karunisa. Okey. So sampai dekat sini saja kelas kita pada hari ini. So kita akan jumpa naik cuti nanti. Minggu depan tak ada kelas sebab minggu depan cuti sekolah. So cikgu akan bagi latihan esei pula lepas ni. Tadi dah buat latihan objektif, lepas ni soalan esei. So nanti awak jawab. Adam Takif, saya nampak tangan je Adam. Okey. So kalau tak ada apa-apa, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bye. Bye. Okey, dah boleh left.